Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. Wallahil hamd untuk malam Jumaat, minggu yang keempat, untuk meneruskan tajuk berkaitan dengan kebiasaannya fiqh lah. Okay, pasal kita ambil Rabu insya-Allah untuk berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Adapun hari Khamis malam Jumaat, kita akan ambil berkaitan dengan tajuk fiqh, bahagian hukum hakam yang berkaitan. Dan kita hari tu waktu PKP pertama tahun lepas, kita dah ambil sebenarnya tajuk Islam Agama Sempurna, karangan Syekh Muhammad Amin Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, pengarang kitab Adwa'ul Bayan. Dalam perbincangan tersebut, kita kata Islam Agama Sempurna ni kita ambil dengan dia punya keseluruhan. Kita kata dia ada 10 tajuk. Okey, nanti. Bukan sekarang. Apa kelas? Tak boleh. Okey. Kita Islam Agama Sempurna karangan Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah. Dan beliau adalah pengarang kitab Adwa'ul Bayan. Dia daripada Mauritania, dan dia sebenarnya seorang ulama yang kita panggil hebat. Bahkan ada yang gelar dia sebagai Ibn Taymiyah zaman ni. Punya hebat, dia punya hafalan. Jadi dalam tajuk tu dia pernah sekali raja daripada Maghrib, Raja Maghribi Morocco minta pada dia untuk berikan muhadarah, kan. Jadi dia pun sebarkan, dia buatlah tajuk dia Islam Agama Sempurna, macam Allah nyatakan surah Al-Maidah ayat ketiga, dan dibincangkan berkenaan dengan satu persatu bahagian bagaimana Islam ni cukup dah madai, tak perlu kepada yang lain. So yang dia kata letakkan itu, tajuk yang pertama kita ambil dulu adalah tauhid. Boleh check balik dalam Facebook Baitul Salam, kita ada semua sekali siri ni. Pertama tentang tauhid. Dalam mengisahkan Allah Ta'ala, kita perlu pada Aristotle punya fahaman atau pandangan atau cara-cara ilmu kalam dan sebagainya. Dah cukup apa yang diajarkan oleh Al-Quran, Sunnah Nabi SAW. Kemudian dalam masalah bimbingan, tak perlu kita ambil daripada kata-kata hikmah orang-orang kafir ataupun orang bukan Islam untuk kita jadikan panduan hidup kita. Tak kira Dale Carnegie ke, tak kira Gandhi ke, siapa saja bukanlah untuk kita, Confucius ke, Tao dan sebagainya, yang mana kita kata untuk jadikan hidup kita tidak sekali-kali. Apalagi kalau dia kata komunis, sebahagian orang ikut parti sosialis di Malaysia, dia ambil Mao Zedong lah, Lenin, Stalin, Karl Marx sebagai panduan hidup mereka untuk bimbingan ataupun perbaikan jiwa. Kemudian kita bincangkan nombor 3 itu perbezaan antara amal soleh dan yang tak soleh. Okay. Kemudian berkenaan dengan tajuk amal soleh tadi, dia 3 syarat. Mesti ikhlas, ikuti sunnah dan juga akidah yang betul. So dibincangkan dengan secara detail, kita bincangkan dulu. Kemudian berhukum dengan selain syariat yang syariat Tuhan yang turunkan pada kita, syariat karim, apa hukum dia. Okay. Kemudian penghukuman bila kita kata umat Islam kita ni telah hilang panduan dan terpaksa ambil yang bukan Islam untuk dijadikan sebagai peraturan dan undang-undang. Kemudian kita ambil yang kelima, keadaan masyarakat dari segi di antara inilah dalam kehidupan kita, ahwal ijtima', keadaan kemasyarakatan di antara masyarakat. Macam mana kita di seluruh Islam ni menjaga persaudaraan, diharamkan untuk kita merosak persaudaraan tersebut, dan bahkan disuruh kita maafkan, untuk kita hilangkan persekitaran sebagainya, dan bahagian forgive and forget, yang mana kita tahu bahawa orang payah nak buat perkara ni kan, tipu sikit, cakap sikit tapi tak boleh nak baiki. Kemudian kita ambil last sekali, yang tajuk ke-6 adalah iktisad, tentang ekonomi, mana Islam menggalakkan berkenaan seorang manusia tu
mendapatkan harta, kena dijaga harta, dan kemudian masalah infak atau belanjaan harta tersebut mestilah jalan yang Allah Ta'ala kendaki. Okay, so hari ini kita akan masuk yang ketujuh, siasah atau politik, siasah atau politik yang kita akan ambil insya-Allah pada hari ini untuk sambung perbincangan kita. So yang last kita ambil berkenaan ni lah, harta tu. Hari ini insya-Allah kita ambil berkenaan dengan tajuk siasah atau politik atau pentadbiran. Okey, baik. Nombor 7, saya minta maaf, saya tak nampak sebenarnya orang punya komen ni. Kalau anda kata ada komen lah. Okey, ada. Okey, saya tak nampak. Jadi saya buka last sekali. Cerita dia, saya tak pandai lagi nak gunakan skrin ni untuk jadikan macam mana yang macam Ustaz Izz Sulaiman pandai dah. Saya tak sempat lagi nak godek apa benda software tu. Ustaz Hashimi Cik Pa, alhamdulillah kan, dia ada software dia pakai untuk buat benda ni. So saya letak gambar skrin ni belah kanan ni, kalau tak ada letak gambar panggil kitab saja pun tak best juga kan. Orang nak tengok muka ustaz. Walaupun tak penting pun. Ala kulli hal, mungkin ekspresi ke dan sebagainya. Kita harap semoga Allah Ta'ala beri kita panduan dan juga kebaikan dengan apa kita buat. Baik. Sambung kita masih lagi dah hari-hari tasyrik. Hari-hari yang besok adalah hari terakhir. Hari tasyrik. So jadi insya-Allah kita harap semua Allah Ta'ala terima semua amalan kita sampai esok kalau ada lagi masa. Baik. As-sabi'ah yang ketujuh. Wa ammal mas'alatu sabi'at al-mas'alatu sabi'atu, ada persoalan yang ketujuh. Allati hiya, yang ia adalah as-siyasatu, pentadbiran atau pentadbiran atau politik. Pentadbiran atau politik. Lebih baik maksud dia pentadbiran lah. Siasah tu adalah pentadbiran. Okey. Dia kata faqad bayyana al-Qur'anu usulaha wa anara ma'alimaha. Quran telah menjelaskan akan usul-usul bagi politik dan juga telah menerangi akan petanda-petandanya, kedudukannya. Wa awdaha turuqaha, dan Quran telah terangkan akan jalan-jalan bagi politik, bagi-baginya jalan-jalannya. Wa dzalika anna siyasata, itu adalah bahawa kerana siasah ni, politik ni, allati hiya masdaru sasa yasusu, yang dia adalah kata nama terbitan bagi kata kerja sasa yasusu, siasatan. Idza dabbara, yang bermaksud apabila seorang tu mentadbir, dia bersiasah, maksud dia idza dabbara al-umura wa adara syu'una, apabila dia mentadbir akan urusan dan mengurus akan hal ihwal. Okey. Tanqasimu ila qismain, dan dia sebenarnya terbahagi politik ni kepada ataupun pentadbiran ni kepada dua. Kharijiyatin wa dakhiliyatin. Kepada dua bahagian, iaitu luar dan dalam. So kita akan pointkan kepada satu persatu apa Quran ceritakan berkenaan dengan politik luaran dan politik dalaman. Ammal kharijiyatu, adapun yang luaran, famadaruha ala aslain, maka lingkungan dia atau kitaran bagi politik luaran ni adalah pada dua usul. Pertama, ahaduhuma, yang pertama dia adalah i'dadul quwwatil kafiyati liqam'il aduwi wal qada'i alaihi. Dia adalah persiapan kekuatan yang mencukupi bagi menghalang atau menyekat musuh serta menghapuskan ke atas musuh. Waqad qala ta'ala fi hadzal asli, dan telah berfirman Allah Ta'ala pada usul ini, surah Al-Anfal 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan persiapkanlah untuk mereka itu menghadapi musuh, untuk mereka itu musuh kamu tu. Mastata'tum, apa sedaya upaya kamu. Min quwwatin, persiapan daripada segi kekuatan. Wa min ribatil khayli, dan daripada tali-tali kuda, dengan kenderaan kamu sekali. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang kalian gerunkan dengannya musuh Allah dan musuh kalian. Ini adalah perkara yang realistik, yang memang kita kata bila kita ada negara, kena ada pertahanan. Sistem pertahanan kita adalah sangat tidak bijak. Sangat tidak bijak bila orang tu kata kita ni akan dapat tu era di mana manusia akan tidak ada menganiaya satu sama lain. Yang kita kata benda tak realistik. Sebab manusia ni sentiasa ada syaitan jin. Kalau dia baik sekalipun, syaitan manusia dah berhenti buat kerja, tapi syaitan jin tak akan datang menghasut. So basically memang tak boleh tidak, pasti akan berlaku pertelingkahan. Pasti akan ada ancaman. Dan bahkan orang, terlebih lagi kita ni seorang Muslim, orang beriman yang datang dengan akidah yang benar, memang dalam konsep
yang diberikan oleh hadis Nabi SAW beri gambaran macam kisah Waraqah bin Naufal. Bila mana Nabi SAW dapat wahyu di Gua Hira, baginda ketika baginda cerita pada dia apa yang terjadi, Waraqah bin Naufal telah berkata kepada baginda SAW kan, ya laitani jaz'an ansuruka nasra mu'azzara. Alangkah baik kalau aku kuat, aku tolong kau dengan pertolongan yang kuat nanti bila kau diutuskan. Ya betul dia kata, ya laitani aku nuhayyan id yuhrika qaumuk, ketika kaum kau halau kau, alangkah baik aku kuat. Lepas tu Nabi kata kan, au mukhrijiyahum, adakah mereka akan usir aku, lepas tu kat situ datang kata-kata Waraqah bin Naufal, kata apa, lam ya'ti rajulun qattu mithli ma ji'ta bihi illa udiyah, tak pernah datang seorang lelaki bawa benda engkau bawa. Apa benda yang Islam bawa? Tauhid, bukannya masalah apa setakat buat charity ataupun buat apa beri makan orang, tak, bukan kan. Dia antara satu ciri daripada ciri-ciri Islam. Adapun ciri asal Islam tu adalah akidah perisytiharan ataupun pembuktian pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Islam yang asal. Dan ada pun cabang-cabang macam bagi makan orang susah ataupun beri hantar bantuan kemanusiaan sebagainya, itu bukan masuk pada yang pertama. Sebab benda tu orang kafir pun boleh ikut, dan kita dan mereka sama pada sudut berkenaan. Yang beza kita adalah masalah kedudukan tauhid. Sebab orang Arab memang setuju Nabi sebagai seorang yang baik. Sebelum daripada Nabi SAW diberikan wahyu, diorang setuju dan puji baginda SAW di atas kebaikan baginda buat. Tetapi yang menjadi masalah pada mereka adalah bila baginda kata la ilaha illallah. Bila la ilallah diisytiharkan, ketika itulah menjadi masalah. Sebab tu kita jangan duduk dalam keadaan yang tertipu. Macam ada bekas pimpinan negara, dia kata nak menjenayahkan perang. Benda tadi suara untuk kita yang Muslim ni kena anggap jenayah itu perang. Perang itu jenayah. Tapi di sisi orang-orang kafir, di sisi musuh-musuh Islam, jenayah tu tadi, perang tadi adalah benda yang logik dan juga patut. Mereka masuk ke Afghanistan dan alhamdulillah telah gagal misi yang dibuat oleh Amerika Syarikat, dan mereka balik. InsyaAllah menjelang daripada akhir Ogos tidak ada lagi tentera Amerika Syarikat di Afghanistan. Dan insyaAllah kita nantikan kejatuhan Amerika Syarikat seperti Soviet Union. Sebenarnya Soviet Union keluar daripada Afghanistan dalam keadaan gagal dan berakhir dengan pecahnya semua wilayah-wilayah di Rusia. Dan benda tak mustahil benda ini akan berlaku pada Amerika Syarikat. Tidak mustahil benda yang akan berlaku pada Amerika Syarikat, dan keluarnya sekutu-sekutu dia mungkin wilayah dia akan terpecah-pecah berdasar kepada keadaan masing-masing. Basically ini kita kata dari sudut asal. Memang kita kata sejarah menunjukkan bahawa siapa-siapa gagal menakluk Afghanistan, dia akan keluar, kerajaan dia akan musnah. Dan kita harap Allah Ta'ala jadikan ia berlaku. Amin. So basically macam bila musuh Islam serbu negara Islam, pemimpin-pemimpin ni diam, tak cakap apa. Bila orang Islam melawan balik, dia akan timbulkan tajuk. Sedangkan memang kita dan Islam memang kita kata menjaga sempadan macam kita buat sekarang kan. Eskom yang dekat belah area Sabah, dan sempadan kita dengan Indonesia, sempadan kita dengan Thailand, sempadan kita dengan mana-mana tempat di luar negara macam dengan Singapura, patut dijaga dan dikawal. Kerana ini adalah asal. Allah Ta'ala suruh kita buat persiapan dengan kekuatan. Hanya orang yang tidur dalam keadaan tidur je, sibuk dengan mungkin zaman dadah hippies dulu, isap lama banyak sangat ganja, last sekali sampai sekarang dia ada idea-idea pelik kan, yang tak realistik berkenaan dengan keadaan yang berlaku kan. Musuh tetap akan serang negara Islam, musuh akan ambil ambil peluang dengan apa yang orang Islam lalai. So, jadi kita kena ada persiapan. Negara Islam ni perlu dipertahankan. Macam negara umat Islam kita di Malaysia ni perlu ada sempadan, perlu ada tentera yang menjaga negara ni. Okay, itu sudut pertama daripada masalah pertahanan negara. Kedua, wasani, yang kedua adalah al-wahdatus sahihatu syamilatu haula tilkal quwwati. Kesatuan yang benar, yang menyeluruh di sekitar kekuatan berkenaan. Kalau kita ada kekuatan, contoh untuk negara kita, so kita kekuatan tadi mestilah ada kesatuan. Bukan jadi macam pengikut-pengikut Syiah yang kita panggil yang sesat kat Malaysia ni. Bila dia dapat jawatan dan sebagainya, dia dedahkan kelemahan-kelemahan yang ada pada tentera Malaysia. Ini sepatutnya kita duduk sebagai ahli politik, jadi ahli politik tak ada hal. Tapi jangan sekali-kali kita merosakkan negara dengan keadaan tadi. Dengan kekuatan kita ada perselisihan dengan
jiran kita, dengan saudara mara kita, dengan sekian. Tapi untuk menjaga negara, kekuatan negara tadi perlu dipertahankan oleh semua. Kedaulatan negara dipertahankan oleh semua, bukannya oleh orang tentu saja. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah kesemua sekali. Mana kalau yang muslim dengan janji, dengan seperti arahan Allah Ta'ala. Yang kafir pun, kalau di Indonesia ni, dia kena berpegang dengan tajuk yang sama. Kena berpegang dengan ketaatan, taat setia. Bukan letakkan ketaatan pada negara China. Bila China ceroboh masuk ruang angkasa Malaysia, dia jadi penyokong kepada perbuatan berkenaan. Bila ada orang yang tegur, dia marah. Ataupun dengan Singapura ke. Tak boleh kita ada walak. Yang peliknya ada orang kita ni walak kat Hong Kong. Yang ada walak dia dekat orang India, tinggal di Malaysia, membesar di Malaysia, cik makan di Malaysia, tiba-tiba pergi walak kepada Presiden India. Tak boleh lah macam tu. Awak tinggal mana kan? So di sini tempat awak berpijak. Sebab tu inilah negara awak pertahankan. Kalau dia balik ke negara asal, dia tak tahu dengan kasta yang mereka ada, tak tahu jadi apa. Okay, duduk sini jadilah macam manager lah, inilah syarikat dan sebagainya. Balik ke India, kau tahu. Ini kita kata benda yang tak patutnya. So bila kita ada kat sini, kita setia dengan negara yang kita berada padanya. Bukan berbelah bagi. Sebab kesatuan tu penting. Kan? Bila negara ni diasaskan di atas agama atau Islam, maka semua kena berpegang dengan perjanjian berkenaan. Dan Alhamdulillah, sepanjang berpuluh tahun umat Islam kita menguasai Malaysia ni sejak merdeka, bahkan sebelum merdeka lagi, sebelum penjajahan Inggeris lagi pun, orang-orang bukan Islam di Malaysia dijaga dengan penjagaan seperti mana apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh hidup, boleh berniaga, boleh beranak pinak tanpa sebarang halangan, tanpa sebarang gangguan. Tapi masih lagi ada orang yang tak faham. Sebab tu bila kita kata berpegang tali Allah Taala tadi, semua kena pegang. Kan? Pasal benda ni bila kita ada perbalahan, ada percanggahan dan sebagainya, dalaman sibuk yang ni nakkan politik dia menang, ni parti nak menang, maka benda ni akan menyebabkan rosak negara. Dan Allah Taala nyatakan, wa qala ta'ala, dan firman Allah Taala dalam surah Al-Anfal ayat 46. Allah nyatakan wala tanaza'u, yang kalian berbalah, fatafshalu, lalu kalian akan gagal, wa tadhhaba rihukum, dan akan hilangkan kekuatan kamu. Kekuatan kamu dan nama kamu, kegagahan kamu akan hilang. Itu sebab kita kata dua sudut tadi. Dalam politik luaran, kita kena ada A, pertahanan negara, kedua B, kesatuan atas kekuatan tersebut. Bukannya berpecah-pecah. Kita boleh tak setuju dengan kawan kita, rakyat Malaysia kita yang lain di dalam Malaysia, tapi tidak bersama ketika mana berhadapan dengan musuh luar. Waqad awdaha al-Qur'anu ma yattabi'u dhalika min as-sulhi wal hudnati wa nabdhil uhudi idza iqtada amru dhalika. Dia kata, dan telah menjelaskan Al-Quranul Karim apa yang menyusuri. Sebab kita dah ada pertahanan, di kesatuan dan pertahanan tersebut, Al-Quran telah terangkan apa mengikuti akan dua perkara berkenaan. Yang berupa pendamaian, ataupun gencatan senjata, ataupun peninggalan, ataupun pemulangan semula perjanjian, pembatalan perjanjian. Apabila urusan atau perkara memastikan perkara itu. Ini keadaan-keadaan berbeza. Boleh kita berdamai, boleh kita ada perjanjian, boleh kita ada persefahaman, boleh kita batalkan janji pun tak masalah. Okay? Bila ada keadaan semikian. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Taubah ayat keempat, menjelaskan berkenaan dengan boleh kita buat perjanjian dengan orang kafir di luar negara. Allah dengan fa'atimu ilaihim ahadahum ila muddatihim, maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sehingga tempoh yang diberikan. Dan kalau kamu tempohkan 10 tahun, ke 10 tahun lah kamu kena tidak boleh ganggu mereka, kacau mereka. Langgar perjanjian adalah salah. Okay, dan Allah nyatakan dalam surat Taubah ke-7, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Dan selama mana mereka istiqamah, lurus terhadap kamu pun luruslah terhadap mereka. Okay. Tapi bukan maksud kita boleh khianat. Bila mereka khianat, kita boleh khianat. Kita gentleman. Muslim adalah bangsa yang sangat gentleman. Kalau kita dah perjanjian tu dah tamat, kita tidak akan menyerang dari belakang. Bahkan kita akan isytiharkan, bagi tahu tempoh untuk kita kata perjanjian tidak ada lagi. Allah Ta'ala firmankan surah Al-Anfal 58, Allah Ta'ala katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilaihim ala sawa. Dan jika kalian bimbang daripada satu kaum tu pengkhianatan, maka lemparkanlah kepada mereka perjanjian ala sawa. Maksudnya batal
Mana diorang batal, kita batal. Bagi tahu, maklumkan. Maksudnya kita gentleman, tak ada kita batal sorok-sorok, serang depan-depan. Itu takkan dibuat oleh Islam. Pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Adil amanah tamanak wala takhun man khanak. Tunaikanlah amanah siapa amanah kepada kamu, yang kamu khianat siapa yang khianat kamu. Ini dipesan oleh Nabi sendiri kepada para sahabat baginda. Patut jadi pegangan kita, okey. Allah Ta'ala tekan surah At-Taubah ayat ketiga, wa adhanu minallahi wa rasulihi ila an-nasi yaumal hajjil akbari anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Dan seruan dari Allah Ta'ala dan utusannya kepada sekalian manusia pada hari haji yang terbesar. Itu Hajjatul Wada' Nabi tunaikan. Pemberitahuan dia adalah bahawa Allah berlepas diri daripada orang musyrik dan Rasulnya pun berlepas diri daripada orang musyrik. Mana tak ada perjanjian dah. Batal. Dimaklumkan kepada semua, tidak ada perjanjian lagi. Dia bukannya dibuat secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah Islam punya keadaan. So basically kita boleh buat perjanjian, boleh kita ada perdamaian, ada perjanjian, bahkan kita boleh batalkan perjanjian tersebut ikut pada keadaan yang berlaku. Okey. Dan Allah perintahkan wa amara bil hadari wat taharruri min makaidihim wa intihazi ilmul furasa. Dia kata dan Allah perintahkan kita untuk berjaga-jaga dan memeriksa tentang terhadap tipu daya mereka. Bila diorang buat apa-apa, kita kena first thing first, Allah dah pesan kan, ahli kitab yang kafir pun, ahli kitab yang kita panggil apa, ada kitab sekalipun, mereka tak akan redha dengan kita kecuali kita ikut cara mereka. Benda yang sama kita faham pada semua agama yang lain. So Allah Ta'ala tak pernah letakkan pada kita kaedah dan benda itu salah. Macam sekarang ni kan bila naik Perdana Menteri ke India yang sekarang ni kan, musuh-musuhan kepada Islam sangat terang. Tidak ada persembunyian, tidak ada sorok. Nah, macam tu nanti juga kita dapat lihat bagi orang-orang yang ahli politik yang terlibat dengan keadaan yang sama. Dia benci pada Islam. So basically kat sini kan kita kata apa? Kita disuruh berjaga-jaga. Bukan kita buat perdamaian dengan mereka tanpa berjaga-jaga. Bahkan kita tak ada macam inilah. Kadang-kadang parti politik pun ada berlaku. Suka nak apa ketika dapat menang pilihan raya sebagainya, kita berdamai dengan siapa saja. Hanya untuk menjatuhkan satu pihak. Kemudian kita betul-betul gaduh balik. Kadang-kadang walaupun kita dah faham bahawa orang-orang berkenaan, kadang-kadang yang kafir tadi memang kita tahu musuh pada Islam. Dengan kata-kata dan perbuatan. Kita hukum dengan zahir lah. Ada orang kata macam cerita tak ni. Mana ada orang tu dah duduk kat Malaysia beberapa tahun dah. Daripada kecil dengar azan. Dengar berkenaan umat Islam ni, raja Islam kita. Semua tahu. Tak ada siapa tak tahu. Unless dia pendatang baru datang. Unless pendatang baru datang, dia tak tahu. Dia tajuk lain. Tapi kalau dia memang lahir di Malaysia, daripada kecil dia tahu negara ni ada raja. Ada raja Muslim yang merintah. Perdana Menteri Muslim. Syarat-syarat dia semua sekali. Menteri besar. Semua sekali ni adalah di antara perkara-perkara yang kita panggil persedia diketahui. So orang tu kata baru nak kenal, kan, baru nak tahu tu, itu penipu. Sangat bohong. So basically sekarang kita kena faham memang kita bila kita berjanji, kita tengok dengan orang kafir tadi, disuruh pada kita dengan terutama yang luar negara. Yang luar negara untuk kita berjaga-jaga dan memeriksa daripada tipu daya mereka. Amerika Syarikat ke Britain ke sama aja. Dan juga perbuatan mereka terhadap peluang. Bila jumpa peluang mereka akan buat apa? Faqala, maka Allah firman surah An-Nisa ayat 71, ya ayyuhalladzina amanu, hai umat beriman, khudhu hidrakum, ambillah persiapan kamu, ambillah jaga-jaga kamu, sikap jaga kamu kena ambil. Waqala, Allah Ta'ala firmankan surah An-Nisa juga 102 berkaitan dengan solat khauf, solat ketika peperangan, wal ya'khudhu hidrakum wa aslihatahum, hendaklah mereka itu tentera yang solat tu, mereka mengambil penjagaan mereka dan juga senjata mereka. Ambil jaga, ambil senjata, pegang. Waddalladzina kafaru, suka orang-orang yang kafir. Lau taghfuluna an aslihatikum, kalaulah kalian akan terlalai daripada senjata kalian. Ada orang nak buat benda tu. Jadi kamu pertama sekali kena faham. Ini antara benda yang Allah Ta'ala berikan guideline. Okay. Wa nahwu dzalika minal ayat, dan demikian juga macam tu daripada ayat-ayat termasuk ayat surah Al-Baqarah. Walan tardu ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha kamu Yahudi juga Nasrani sehingga kamu ikut akan agama mereka. Ini memang faham. Okey, baik. Kemudian itu siasah pada luaran. Mana hubungan kita dengan orang luar, dengan negara yang bukan Islam. Apa benda kita jaga kat situ. Kalau Muslim kita anggap adalah saudara kita, adik-beradik kita. Kalau yang kafir tadi kita memang ni. Kalau kata double standard, ya. Double standard. Mana kita boleh samakan sebab orang ni satu akidah kita. Satu lagi bukan satu akidah. Kenapa kita nak katakan sama pula?
Itu kan adil nama dia. Memang kita letakkan macam tu. So kita ada dalam family kita lah, kita bagi anak kita makan, kenapa tak bagi orang lain makan? Tu ayat yang memang standard. Nak pening kepala pula tak faham-faham. Wallahualam kan. Ni kata macam sepatutnya kalau mulia kena buat macam ni. Itu ukuran awak. Ukuran agama Islam tidak begitu. Baik. Wa amma siyasatu dakhiliyah tu adapun apa politik dalaman pula. Pentadbiran dalaman. Famasailuha raji'atu ila nashril amni wa tama'ninati dakhilil mujtama'. Maka persoalan-persoalan politik dalaman ni kembali kepada penyebaran keamanan dan ketenangan dalam masyarakat. Wa kafil madzalimi, dan juga menyekatkan penzaliman. Okey, waradil huquqi ila ahliha, dan mengembalikan semula hak-hak kepada orang-orangnya. Wal jawahirul izam, al-izamu allati 'alaiha madarus siyasati dakhiliyati sittatun, dan intipati, okay, benda perkara-perkara yang agung, yang besar, intipati dalaman, okay, intipati yang dalaman yang hebat, yang besar, yang di atasnya, mana perkara-perkara objektif yang besar yang di atasnya, madarus siyasati dakhiliyati sittatun, yang berkaitan padanya politik dalaman kepada 6 perkara. Nah, ini 6 perkara yang patutnya bila kita kata pemerintah dan negara kita ni, tak kira parti politik mana kan, asal melaku anda seorang Muslim, anda kena perhatikan perkara ni. Mana kena kepada 6 perkara ni yang penting dalam kita menjaga dalam negara. Okey, pertama, al-awwalu, yang pertama, ad-din, agama. Mana siapa jadi pemimpin, pemerintah sebagainya, tajuk pertama dia kalau dia Muslim lah, dia mesti jaga berkenaan agama. Maka parti politik yang menang, anda mewakili agung je. Dan untuk mentadbir Malaysia, anda ini bukannya harta rampasan perang, ini bukannya tunjukkan anda pandai, tak ada. Apa yang anda perolehi itu jawatan dan kuasa tadi untuk mentadbir bagi pihak raja, dan raja ataupun sultan atau agung Malaysia ni adalah Muslim. Pemerintahan mesti dilaksanakan ikut Islam, bukannya ikut kepada perkara-perkara yang lain. So dalam perkara pertama, jaga adalah agama. Ini kita bincang dulu ketika apa tajuk berhukum syariat selain Allah Ta'ala tu, kita bincangkan berkenaan masalah yang timbul. Bila waktu tu kes apa entah, kes Jais kot, kes masalah LGBT something, saya ingat. Kita tengok balik dari situ. Kita ada sebutkan berkenaan masalah apa, masalah kes ni, hukuman mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Sebenarnya dalam klausul perlembagaan dah sebutkan dah, mahkamah syariah dia ada kuasa yang tersendiri yang tak sepatutnya dimasuk campur oleh mahkamah sivil. Tapi bila baru-baru ni bila jadi kes dimenangkan hak penjagaan anak yang Islam kepada ibu yang bukan Islam. Bahkan diletakkan bawah 18 tahun tadi tak ada hak untuk letak jadi Islam. Benda tersebut telah melanggar hak istimewa raja sebenarnya. Tapi masih orang tak faham. Banyak orang tak faham dan kata ini hak ini rule of law. Nipu je. Nak langgar Islam ni sebenarnya. Sebab tu kenapa kefahaman yang sebenar patut diketahui adalah Malaysia ni tadi adalah negara yang ada pemimpin atau pemerintah Islam. So sebab itu penjagaan agama itu nombor 1. Waqad jaa syar'u bil muhafazati alaihi, dan telah datang syariat menjaga ke atas agama. Walidha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ini baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Ni benda ni kalau kita balik pada asal kan, bila ini perintah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai sebuah negara yang Islam, patutnya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ini sudut penting yang kadang-kadang kita perhatikan. Pasal bila Islam tu bukan hanya setakat sebuah agama, tapi dia juga negara. Praktis dia adalah negara. Macam kita ada pengkhianat yang mengkhianati kerajaan China. China buat apa? Bagi makan. Bela. Dia bunuh. Korea. Kadang kata orang pelanggar, mengkhianati negara. Macam tu keadaan dia. Memang siapa yang kita panggil sengaja bermain-main dengan agama, dia bunuh lah. Wa fi dhalika rad'un balighun an tabdili ad-din wa idha'atihi. Daripada perkara itu, dan sabda Nabi SAW tu ada peringatan, ada sekatan yang melampau daripada penukaran agama dan juga pengabaian agama. Agama yang tak ditukar ganti juga dimain-mainkan. Jadi Muslim kita ni, negara kita Islam, agung kita Muslim, sultan-sultan negeri-negeri semua Islam. So kenapa tak jaga agama?
tadi angkat ketaatan dan Muslim beri ketaatan pada mereka pun kerana Islam. Sebab perintah Nabi SAW kan, apa dan juga firman Allah SWT dalam Quran, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan taatilah pemegang urusan di kalangan kalian. So basically memang kita kena pegang kat situ. Pasal itu kita taat. Kita tak taat kerana semata-mata dia tiba-tiba lahir terus daripada keluarga raja. Tak. Kita taat pada perintah Allah Ta'ala. So diorang kena jaga agama Allah Ta'ala dulu. Itu basic yang pertama. Bukan benda yang lain. Agama kena jaga dulu. So apa-apa benda perkara yang merosakkan agama kena disekat, dihalang dan jangan dibenarkan tersebar. Termasuk apa-apa yang berkaitan dengan kehormatan agama Islam, syiar Islam tu sendiri. Tak boleh seorang tu merosakkan atau membiarkan dirosakkan syiar Islam tu kerana kebebasan bersuara. Itu masalah dia. Kebebasan suara kan. Nak bercakap tapi bukan semua dia kita cakap. Sekarang kita kutuk orang dekat internet pun kita kena saman. Kan orang tu sama berjuta boleh bersaman. So kenapa? Bebas sesuka hati kita cakap pasal orang. Tapi kenapa tak boleh? Tapi kenapa agama tak apa pula langgar? Kenapa agama kita langgar? Kenapa orang-orang tentu macam ada kemuliaan? Kenapa? Kutuk agama tak apa, kutuk orang tak boleh. Kenapa? Kutuk Allah Ta'ala pun tak apa. Ini kurang ajar panggil. Kebiadaban yang berlaku pada masyarakat bila mereka tak kenal batasan dah. Dekat sini patutnya negara, kerajaan dalam masa politiknya kena jaga bab ni. Okey, kedua, asaniyu. Yang kedua, antara usul ataupun intipati, kan, permata yang perlu dijaga, yang besar yang perlu dijaga dalam politik dalaman ni adalah asaniyu al-anfus, nyawa. Wa qad syara'a Allahu fil Qur'ani al-qisasa. Ini Allah telah syariatkan dalam Quran akan qisas. Ya, dalam surah Al-Baqarah kan. 79 muhafazatan 'alaiha, kerana nak menjaga nyawa. Qisas tu balas bunuh kepada pembunuh yang membunuh orang supaya dia tak boleh membunuh suka hati. Yang sekarang ni bila berlaku dalam masyarakat kita, bahkan masyarakat barat itu utamanya, mereka pembunuhan berlaku tu dengan mudah sangat. Mudah sangat berlaku sebab di sisi mereka benda tadi tidak ada hukuman yang tepat. Ada wilayah beri hukuman mati, ada wilayah hidup. Bahkan ada wilayah kalau claim je gila terus jadi terlepas. Ini juga yang kes yang kita lintas kalau kita perhatikan balik bila kes depression. Kan depression berlaku, kemudian ada orang kata mungkin orang sakit jiwa sebagainya. Pasal kena evaluate lah. Buktikan dia memang gila betul. Memang dia suji gila sebagainya kan. Dia hilang hak. Kalau dia kata dia gila, dia tak boleh beli belah dengan sendirinya, dia tak boleh memilikan harta. Kalau dia milik harta kena dijaga oleh orang. Tak boleh dimandu kereta sebagainya, tak boleh. Ni sekarang ni ada semua benda lain tapi perangai dia tak elok. Tiba-tiba gunakan tajuk panggil apa? Ada masalah jiwa. Ini Amerika Syarikat banyak jadi kes. Bila orang tu ni claim kata gila. Bila gila masuk pusat rawatan, berapa tahun keluar balik tanpa sebarang hukuman. Jadi akhirnya pembunuhan tadi tak pernah berhenti. Orang tu keluar dia buat lagi, besok buat lagi, lusa buat lagi. Bila nak habisnya? Yang kena jadi mangsa tak dapat apa-apa pembelaan. Ini sistem kafir ni sangat teruk. Tapi banyak juga orang yang bodoh ikut. Saya kata bodoh, saya kata bodoh. Kan? Macam tak bodoh, macam kalau kata benda tu putih, tak cakap putih. Kerana mengikut keadaan semasa. Gila dah tu. Kan? Kita tak ada pemikiran langsung. Sepatutnya bila kita nampak benda berkenaan, salah, kata salah lah. Pelik yang kepelikan. Yang sekarang di Eropah mereka sibuk nak ban orang Islam pakai tudung. Tak boleh pakai tudung sebagainya kan. Kebebasan. Bila dia orang sibuk nak bogil tak apa, kita pakai tudung salah. Sebab apa? Kenapa pula salah? Dan baru ni Jerman naikkan banjir dan sebagainya. Kan Allah Alam kan. Kita tak pernah tahu. Allah Ta'ala kadang-kadang istidraj satu bangsa dengan kan lain. Dia baru beberapa minggu lepas mereka luluskan undang-undang berkenaan dengan pemakaian tudung di syarikat-syarikat. Kalau syarikat tersebut tak benarkan pekerja dia pakai, maka pekerja tu kena comply. Sekolah tak boleh. Ni baru alhamdulillah bila Allah Ta'ala bagi pada mereka banjir kan, dengan teruknya tenggelam kawasan banyak, mungkin sedar sikit kot. Allah Alam kita tahu. Pasal mereka ni kadang-kadang benda tersebut kita tak minta. So, Allah Ta'ala jadikan bala dan ujian ni kepada siapa dia kehendaki. Bukan semestinya orang tu jahat. Baik pun kena, jahat pun kena. Cuma kalau dia kata Allah Ta'ala nak bagi kita melihat kan keajaiban kekuasaan Allah Ta'ala pada bangsa-bangsa yang
ada dekat dunia ni sekarang ni yang menindas umat Islam, maka Allah Ta'ala akan tunjuk pada kita dengan kuasa dia. Akan jadikan benda berkenaan berlaku depan mata kita. Kan doa orang yang dizalimi tu akan tiada hijab. Dan tak ada akan disekat, akan sampai. So doakanlah untuk saudara kita yang berada di Eropah yang dihalang daripada menjaga aurat mereka. Okey. So jadi macam dalam masyarakat barat kan, dia tak nak laksanakan kisos. Alasan dia kerana orang tu kita boleh nak jadi Tuhan. Orang tu bunuh orang tak apa. Tapi kita nak bunuh dia balik kan, di atas dasar dia bunuh dengan sengaja. Pergi kepada orang dengan senjata yang boleh membunuh. Kan kemudian dia kata saya tak sengaja. Saya hilang pertimbangan. Semua orang akan hilang pertimbangan. Itu kan soalan dia. Kalau itu kita jumpa orang tu sepak muka dia. Kenapa saya bengang gila tengok awak? Lepas tu kita pergi pengamal. Kenapa tuan? Kenapa awak pukul orang tu? Saya hilang pertimbangan. Oh, dia cakap yang tu. Mana halal untuk orang tu tapi haram untuk kita. Kenapa? Ini masalah dalam masyarakat kita sudah rosak. Dan rosak dengan sebab ikutan kepada barat. Sampai lupa sebenarnya Allah Ta'ala jadikan setiap perintah tadi adalah tujuan untuk menjaga maslahah kita. So, muhafazatan 'alaiha bagi menjaga ke atas nyawa. Firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah 179. Allah Ta'ala kan walakum fil qisasi hayatun. Ya, untuk kamu pada kisah itu ada kehidupan. Orang yang mempunyai akal. Dan Allah Ta'ala nyatakan surah Al-Baqarah 178, kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Difardu ke atas kamu qisas pada pembunuhan. Kalau tu bunuh seorang dengan sengaja. Dan cara kita kenal sengaja tadi adalah dengan dia pergi pada orang yang dia bunuh tu dengan sebarang senjata yang boleh membunuh. Boleh membunuh. Bila dia boleh membunuh, okay, macam dia bawa pisau, parang ke, dia pergi jumpa orang tersebut. Bila mati saja, dia tak boleh kata saya tak sengaja bunuh. Pasal dia dah pergi dengan senjata boleh bunuh. Kalau dia pergi dengan benda tak boleh bunuh, macam-macam double band ke, tiba-tiba dia pergi serang pakai double band, mati. Itu tak boleh, kita katalah bunuh tak sengaja. Itu kena faham istilah dia. So orang yang bunuh dengan sengaja ni, kenapa kita nak kata masih ada hak? Terutama lawyer-lawyer yang yang ikut fahaman kafir ni kan, sibuk mempertahankan orang-orang yang merosakkan agama. Macam kes tadi lah, macam kes dekat yang kes yang tajuk pertama terjaga agama, macam Kahar Al-Kadzab punya kumpulan. Lepas lawyer yang datang jaga bukan orang kafir, Muslim. Bahkan saudara dia, adik-beradik dia, anak-beranak dia ada je terlibat dengan sekolah-sekolah agama yang konon sunnah. Nak faham bagaimana rosaknya agama ni. Orang tu kerja lawyer cari makan. Apa nak lepaskan? Macam mana nak lepaskan orang ni? Ni salah tangkap ni. Dia sebut teknik, kita tak nampak pun orang tersebut adalah perosak agama. Sanggup dia datang tolong lepaskan supaya orangnya tidak untuk supaya undang-undang. Kita kan masalah tu, masalah biar bicara lain lah. Awak jangan jadilah orang tersebut. Biarlah orang kafir datang pertahankan. Kenapa awak yang Muslim datang pertahankan orang tersebut? Orang yang tak pernah hormat Rasulullah SAW, tapi dia datang Muslim buat macam ni. Macam mana keadaan kisah sendiri? Orang tu dah bunuh orang, kita datang pertahankan dia. Kenapa? Kalau betul dia tak bersalah, ya. Kalau dia memang bersalah, cari jalan untuk lepaskan. Ini masalah dia. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala nyatakan surah Isra ayat 33, wa man qutila mazluman, barang siapa dibunuh secara zalim, faqad ja'alna liwalihi sultana, maka kami telah jadikan bagi wali dia akan authority untuk dia pula dibunuh oleh kerajaan dengan cara yang ditetapkan. Itu sudut yang besar yang kita faham. Okey, baik. Itu yang kedua, itu jiwa, nyata nyawa. Salisan, jauhar yang ketiga, yang besar berkaitan tajuk politik dalaman bagi sebuah negara adalah al-uqul, penjagaan bagi akal. Wa qad ja'a al-Quran, telah datang Al-Quran bi muhafazati 'alaiha, untuk menjaga terhadap akal. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, innamal khamru, hanya senya arak itu, wal maisiru, dan juga judi, wal ansab, penyembahan berhala, wal azlam, tilik nasib dengan anak-anak panah, rijsun min amali syaitan, adalah najis di perbuatan syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah ia, moga-moga kamu akan berjaya. Memang kita kata benda ni merosakkan lah. Dadah itu termasuk di antaranya. Sebab tu Nabi SAW sabda, wa fi hadis Nabi SAW, kullu muskirin haramun, semua benda yang memabukkan itu adalah haram. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram, apa yang memabukkan sedikitnya maka banyak, memabukkan benda banyaknya sedikitnya pun adalah haram.
Bahkan bukan masalah mabuk tu sendiri, macam kalau benda tu digunakan intention untuk mabuk, rosakkan akal dan berfikir dengan cara yang salah ataupun ikut macam ahli kalam dan sebagainya. Ini benda-benda yang patut disekat. Sebab akal manusia ni sepatutnya balik kepada fitrah seperti yang diajarkan, melihat kepada kejadian alam, kita kenal kepada Tuhan kita, bukannya kita sibuk dengan apa, dengan faham-fahaman pelik-pelik yang merosakkan akan akidah. Okey. Wali ajli muhafazati al-uqul wajib al-haddu ala syaribil khamri. Dia kata demi kerana menjaga terhadap akal, maka wajib had batasan hudud had hudud ke atas peminum arak. Jadi sebat peminum arak dengan sebatan ikut cara Islam. Ya, ada ikut riwayat 140, ada kata riwayat kata 80. Yang pentingnya kena sebat. Bukan dibiarkan orang tu berkeliaran dalam keadaan bebas untuk tidak dihukum di atas proses dia memabukkan diri tu. Tak boleh kita biarkan. Sebab kalau anda kata, saya ingat macam China kot. Zaman di mana Inggeris nak menguasai China, maka kita kena ambil Hong Kong. Hong Kong diperolehi oleh British daripada China, berpunca daripada perang candu, Opium War. Kalau siapa-siapa belajar, boleh baca dalam Google nanti, cari Opium War. Macam mana kerajaan China dahulu bertungkus lumus untuk menyekat rakyat dia daripada sibuk dengan candu. Rasa isap dadah, duduk diam, khayal, sampai lagi negara pun tak ada productivity. Bila rakyat kita semua mabuk, kita semua lalok, siapa akan jaga negara? Jadi kat situ timbul kerajaan China yang sekat dan musnahkanlah dadah dengan jumlah yang sangat banyak. Penyaga-penyaga dadah yang menjaga di China lari ke England ketika tu kan, Empire British, dan minta tolong daripada Ratu Britain. Ratu Britain pun hantar tentera untuk menyelamatkan barang-barang dan juga menghukum kerajaan China kerana menghalang pengedar-pengedar dadah daripada mengedar dadah di China. Bila kalah peperangan tersebut, China pun kena bayar berapa banyak ganti rugi duit perak kepada kerajaan Britain, dan kemudian kena serahkan Hong Kong. Start daripada Opium War tu diorang kalah sampailah 1997. Bayangkan berita tu, kerana saya pribadi saya tengok banyak orang kadang memandang negara berkenaan dengan kekayaan yang ada sebagainya. Curi. Semua tu curi je. Tak ada kehebatan pun. Bahkan negara tu dibina di atas duit dadah. Dibina atas duit dadah, tahu tak? Bagian dahsyatnya umat Islam kita ni apa tak faham. Tengok, wow, baguslah. Diorang sebenarnya simpanan Allah ada banyak mana kerajaan China kena bayar dulu. Kerana kekalahan dan peperangan. Ini sudut-sudut yang kena faham. Mana kita kata benda ni merosakkan. China nampak, bahkan bila berjaya diorang hentikan rakyat daripada mabuk dan sebagainya, maka boleh dibina sebuah negara. Negara tu akan jadi elok. Sebab tu politik dalaman kita, apa melalaikan anak muda kita, apa menjadikan mereka tinggalkan kesedaran, maka patut kita sekat, hentikan. Bahkan pemikiran-pemikiran yang salah tak boleh sebarkan dalam masyarakat, kena dihentikan. Yang diperbodohkan orang yang macam tu, macam apa, cium capal ke, ni bodoh, membodohkan masyarakat. Patut kita sekat dan hentikan. Jangan jadikan itu sebar. Once kita buat macam tu dan orang mula meninggalkan usaha, meninggalkan doa, meninggalkan amalan sunnah. So jadi kita sepatutnya jaga agama, jaga akal orang daripada rosak. Ini orang rosak. Rosak apa? Bila kita susah je, wahai wali Allah, tolonglah aku, kan. Macam mana boleh rosak macam tu? Kita tak patut membiarkan pahaman-pahaman yang salah merebak atau tersebar dalam masyarakat. Contoh macam baru ni ada ceramah ke apa. Dia kata apa hadis palsu tapi amalan tak palsu. Kalau hadis tu palsu, amalan tu bid'ah lah. Aduh, la ilaha syarikalah. Amalan tu rekaan lah, tak ada sandaran dari agama. Sebab agama Islam ni agama dalil. Tiba-tiba datang kita kata tak apa, amalan tu okey je. Ada dalil? Tak ada. Amalan tak ada dalil? Tak ada. Tapi sunnah tak sunnah. Nabi tak ajar apa kau buat apa? Ilah dah syarikalah, kan rosak. Kadar harta-harta orang keluar universiti pun jadi rosak akal. Bila jadi ke terlibat dengan perkara-perkara bodoh macam ni. Tak tahulah apa jadi. Allah alam, kan. Ukuran masyarakat ni kadang rosak. Dah hilang timbangan. Orang macam tu dapat doktorate, kan. Allah alam, baik. Okay. Keempat, Ar-Rabi'un yang keempat yang terasas bagi politik dalaman adalah Ar-Rabi'un yang keempat, Al-Ansab. Al-Ansab, keturunan. Okey, keturunan. Dia dua maksud keturunan ni.
Saya tengok bawah. Okey, dia tak terang, saya terangkan. Okey, yang ansab ni keturunan dia dua. Satu masalah panggil apa? Keturunan, maksud dia orang tu anak siapa supaya manusia ni ada keturunan dia. Dan bahkan dijaga kan keturunan dia tak rosak. Jadi dengan semua dengan perkahwinan yang halal dalam agama. So diwajibkan akan batasan yang menjaga akan perkara ni. Bahkan diharamkan apa LGBT sebagainya. So jaga nasab lah. Satu sudut masalah nak kedudukan maruah. Satu sudut lagi masalah kelahiran. So kalau manusia tak kahwin, siapa yang akan beranak? Jepun sekarang, tak salah saya, 2-3 hari lepas, dia tawarkan 76,000 kot. Untuk siapa yang menambah anak. Siapa lahirkan anak lebih, akan diberikan mereka. Mana anak tu tadi, dijaga dia punya pembelajaran daripada umur sekian sampai umur sekian-sekian. Maka dia akan berikan bayaran kepada ibu bapa tadi akan menjaga anak tersebut. Sebab tak ada anak dah. Bila orang tak kahwin, siapa nak beranak? Ini benda yang kadang-kadang tak lihat. Di Eropah pun pening kepala. Anak dia tak ramai. Imigran yang datang beranak pinak macam Arnab. Sudah sekali tempatan dah kurang. Sebab tu je gereja terjual dan sebagainya sampai jadi masjid. Sebab tu lah cerita dia. Dah tak boleh maintenance, tak boleh buat dah. So dibeli oleh umat Islam, dia jadikan sebagai masjid. Sebab mudah untuk permit. Kalau dia jadi masjid kan, dia memang tempat ibadat. So tukar je nama apa pun tak apa. Yang sekolah macam tu. Cara mereka nilai, kalau tempat ibadat. Permit baru dia tak buka. Permit lama apa? Jadi dia belilah. Pasal rakyat tempatan dia yang Kristian dah tak ada untuk jaga tempat tersebut. So Muslim datang beli. Ini punca. Sebab tu kepentingan kita adalah wujudnya rakyat yang ramai. So LGBT ke zina ni, semua sekali yang berkaitan dengan masalah akhlak ni, dia adalah perosak bagi sistem kekeluargaan. Dan bila keluarga rosak, siapa nak beranak? Siapa nak jaga? Negara kita nanti akan datang. Jadi oleh muhafazati alaiha, untuk menjaga keturunan supaya manusia terus beranak pinak dan ada maruah dalam keluarga mereka, syara'allahu haddaz zina. Allah Taala syariatkan akan had bagi zina. Itu hukuman zina. Dan surah An-Nur ayat kedua, az-zaniyatu waz-zani, penzina wanita dan penzina lelaki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sebatlah setiap seorang di kalangan mereka dengan 100 sebatan. Perempuan 100, lelaki pun 100. Sebat mereka dengan 100 sebatan. Tapi sebatan tu bukan berat sangat pun, bukan macam pegang tu. Jarak dia tak ada panjang sangat. Dan kemudian pukul tu macam tu je. Ada kalau siapa tengok kan pelaksanaan hudud di Saudi Arabia, dibuat sebat itu kan, tak ni pun tak habis sekejap, tak bogil pun. Tak ada letak macam kat Malaysia yang pakai ikut English punya cara. Dia letakkan panggil apa, atas palang itu macam tegak gitu kan, macam tu. Kemudian kaki kemudian buka bahagian punggung, sebat koyak punggung. Cara kafir punya. Cara Islam tak tekan rosakkan badan. Cuma pentingnya pelaksanaan kena buat. Kan? Itu yang kita disuruh oleh, diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. So jadi sebab apa? Sebab benda ni jenayah kepada negara. Bukan sekarang. Sekarang tak nampak. Kalau kita jadi macam negara-negara macam Jepun, macam Eropah, bagi kita nampak, patutlah Islam larang daripada zina. Larang daripada keadaan-keadaan apa, benda-benda yang bau pada zina. Sebab benda ni kalau bila perzinaan berlaku, dah orang tak nak kahwin dah. Yang lelaki sibuk dengan seronok kan, beranak tinggal apa, berhubungan seksual saja. Yang wanita pula pun bila tak ada siapa nak tanggung, siapa nak beranak? Dan jadi kelakar pula dekat Eropah kan. Bila dah perempuan tu beranak, anak luar nikah, dia berilah bantuan. Tapi kalau perempuan tu kahwin, dia tarik bantuan. Bodohnya. Kan? Kenapa jadi macam tu? Patutnya digalakkan orang berkahwin. Itu yang kita kata bantuan sekarang. Macam Singapura pun, timur tajuk ni. So bila masyarakat dah hidup dalam keadaan yang tidak sihat, tidak mengikuti fitrah yang betul, tak nak berkahwin, semua datang dengan penzinaan, dia halal dan sebagainya, maka berakhir dengan tidak ada siapa akan kahwin. Tak ada siapa kahwin, siapa nak dapat anak? Tak ada anak, siapa nak ganti kita? Ini kepentingan yang kita kena jaga. Banyak orang tak nampak macam mana boleh dan Islam ni jadi penzinaan dan sebagainya dikira sebagai jenayah kepada negara. Ni semua kita sebut ni jenayah kepada negara. Al-khamisu, adapun kelima. Ni maruah al-a'rad, maruah. Itu nama baik. Wa li ajli al-muhafazati 'alaiha syara Allahu jaldal qadhifi samanina. Okey, dan demi kerana nak menjaga ke atas maruah, maka Allah Taala perintahkan, telah syariatkan sebatan orang yang menuduh orang 80 rotan. Ini kalau tidak mudah, yang ini tuduh liwat, ini tuduh zina, ini tuduh sekian.
Kalau seorang lelaki dia kata saya telah berzina dengan wanita ni, atau wanita kata saya berzina dengan lelaki ni. Kalau dia kata tak ada bukti dan sebagainya, dia kata macam mana? Saksi wajib 4. Pengakuan orang tersebut untuk diri dia, tak boleh pengakuan untuk orang lain. Dia tak boleh mengaku bagi pihak orang. Kalau bab berkenaan dengan dengan cabul dan sebagainya, dia punya claim tadi akan kena pada orang lain. Tapi kalau dia mengaku dia berzina, hanya dia akan kena hukuman tersebut, bukan orang lain. Sebab syarat dia kena ada saksi 4 orang. Faham tak? Jadi bila orang tu tuduh orang lain, tak boleh. Dan merosakkan maruah. Kalau tidak, semua orang akan keluar. Pergi kat sini, saya telah berzina dengan ustaz ni, saya telah berzina dengan ustaz tu. Dan habislah dunia ni rosak. Semua orang keluar, pernah berzina dengan menteri, dan berzina dengan sekian. Dalam politik kan, dia nak menjatuhkan orang, boleh upah bayaran je. Ada orang tak kisah pun cakap macam tu. Tak ada rasa malu, asal dapat duit. So, macam mana berkenaan masyarakat ketika waktu berkenaan? Semua orang akan sibuk. Jadi sebab tu Islam nak jaga nama baik. Jadi pertuduhan-pertuduhan yang berlaku, dan kita ada sebat 80 urutan. Dalam surah An-Nur ayat keempat, Allah nyatakan walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang melempar tuduhan kepada wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dia tak datang 4 saksi. Dia tak datang bawa 4 saksi. Fajliduhum samanina jaldatan, sebab mereka 80 urutan. Sebab mereka 80 urutan. Ini memang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk sebat. Tuduhan yang lain pun sama. Kenapa kita tuduh pada orang tanpa sebarang saksi, tanpa sebarang bukti, maka kita boleh kena tindakan. Jika tidak, semua orang kita hari pergi masuk mahkamah, tuduh orang ni, pergi masuk mahkamah, tuduh orang tu, cerita palsu sebagainya kan. Zaman sekarang ni banyak cerita-cerita pelik kan, cerita pelik yang terjadi. Allahu a'lam. Kepelikan yang berlaku kan, macam-macam benda. Semua orang cari duit, semua orang cari nama, semua orang cari pengaruh. Semua orang takut hilang pengaruh. Menipu pun tak apa, asalkan yang hilang pengaruh. Tipulah banyak mana nak. Balik pada asal, kena ingat, Allah Ta'ala angkat siapa yang dikehendaki, Allah Ta'ala jatuhkan siapa dia nak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Imran ayat ke-26. Allah Ta'ala katakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qulillahumma malikal mulk. Katakan hai Muhammad, ya Allah, Engkau raja segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha'. Engkau beri kerajaan pada siapa yang kau nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau cabut kerajaan siapa yang kau nak. Wa tu'izzu man tasha'. Engkau mulia siapa kau nak. Wa tudhillu man tasha'. Engkau hina siapa kau nak. Biadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau kat atas satu amat-amat berkuasa. Ini yang Allah Ta'ala pesan kepada kita. Memang nak muliakan orang Allah Ta'ala, nak hina orang pun Allah Ta'ala akan buat. Satu hari manusia tu diagung, dimuliakan, esok lusa Allah Ta'ala jadi hina. Itu saya tak pelik. Kalau dikata cara Allah Ta'ala nak tarik, kita asatizah pun boleh kena. Kalau orang datang dengar ceramah kita, belajar dari kita, Allah Ta'ala jadikan tak elok, keluarlah benda tak elok dari kita. Allah Ta'ala tahu kita ni bukan kita tak buat apa benda kan. Sebenarnya Allah Ta'ala sorok keburukan yang kita buat, Allah Ta'ala sorok supaya manusia tak tahu. Kita je rasa macam saya ni, saya tu, sedangkan anda sebenarnya disorokkan oleh Allah Ta'ala keburukan anda. Sebab tu anda mulia, sebab Allah Ta'ala muliakan. Nak hina, sekelip mata je Allah Ta'ala buat, akan hina di mata masyarakat, di mata manusia. Lagi teruk hina depan Allah Ta'ala nanti. Tak sebutlah Allah Ta'ala sayang ke benci ke, yang belagak pun Allah Ta'ala sayang. Ini adalah di antara kehidupan manusia ni yang Allah Ta'ala pusingkan. Sebab tu tuduh orang ni dengan tanpa saksi memang boleh disebat. Tak ada sebab saksi 4 orang, terutamanya pada masalah hudud yang berkaitan tajuk masalah boleh dibunuh, boleh dipotong tangan, boleh disebat atau direjam, maka perlukan saksi 4 orang. Tak boleh hanya setakat seorang 2 orang. Mesti 4 orang punya saksi baru boleh laksanakan. Liwat ke, kena ada 4 saksi. Kalau tidak, semua orang akan claim. Nak jatuhkan A, kita bayar pada B, kau cerita sekian-sekian supaya A jatuh. Boleh je. Siapa jamin benda tak betul? Siapa jamin benda tu tak tipu? Siapa jamin benda tak tipu? Faham So basically, sebab tu tak ada siapa yang boleh meletakkan sebarang syarat berkenaan. Jadi pada kita, umat Islam kita ni, kita kena faham kan, maruah manusia ni adalah benda yang sangat-sangat penting. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan siapa tuduh seorang wanita tanpa sebarang bukti, maka dia disebat dengan 80 rotan. 80 rotan Dia bahkan sambungan dia, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan tak diterima untuk mereka sebarang penyaksian selama-lamanya. Ever takkan terimalah dia saksi. Dan mereka lah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik. Ini faham Sebab tu kita kata pada sudut ini banyak orang tak faham. Okay, baik. Yang keenam, as-sadisu, perkara keenam yang perlu dijaga dalam politik dalaman negara adalah
al-amwal, harta. Macam sekarang ni kan scammer-scammers yang ada kan. Patutnya kita yang pada sudut kerajaan patutnya boleh tangkap dah. Balik pada asas sebab semua teknologi tu kita ada. Kita boleh dengar perbualan menteri-menteri. Kita tak boleh tahu orang yang buat scammer ni duduk kat mana. Tak boleh tahu kan. Bahkan pada sudut asalnya jangan tunggu orang buat laporan baru nak tangkap. So sepatutnya kita ada perisikan kan. Kita tak suka dengan ustaz, kita hantar perisik. Kenapa kita tak suka dengan scammer ni tak buat perisikan? Kan tangkap mereka sebelum mereka tipu banyak orang. Allah alam kan. Tapi ini masalah kadang-kadang kita tengok perhatikan dengan banyaknya macam tumbuh macam cendawan. Penipu-penipu yang cuba mengambil harta orang dengan batil. Ini kita kata patut disekat sebagai dalam politik negara. So ini di antara penyambung bagi nyawa masyarakat. Kan asadisu al-amwal, harta wali ajli muhafazati 'alaiha, dengan lebih kerana penjagaan terhadap harta. Syara Allahu qat'as sariqi. Allah Taala mensyariatkan pemotongan tangan si pencuri. Pencuri kan. Sepatutnya kita faham kat situ. Kalau ini Allah Taala jaga kan. Ambil tanpa hak, ambil dengan batil. Maka di sisi Allah Taala ia adalah tertolak dan tak patut kita memberikan sebarang apa panggil pertolongan ke sebagainya untuk melepaskan orang macam ni. Baik. Dia kata dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-38. Wasariqu wasariqatu, pencuri lelaki dan pencuri wanita. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka berdua. Jazaa'an bima kasaba, balasan bagi apa mereka kerjakan. Nakalam minallah, hukuman daripada Allah. Tapi macam kita pernah terangkan, potongan tangan tadi mesti ada syarat. Syarat dia adalah barang dicuri tadi mesti melebihi 3 dirham atau 1/4 dinar. Means that kalau less than that tak boleh potong. Boleh hukum lain tapi tak boleh potong. Dan kemudian nak potong tangan juga kena syarat B, barang tersebut tersimpan pada tempat yang secure. Kalau kita letak barang tu tadi dekat luar di rumah kita, dia sidai ke gantung, pencuri curi, walaupun barang tadi nilai dia cukup untuk potong tangan, tapi tidak boleh dipotong tangan sebab barang tadi tidak secure. Orang tak perlu pecah rumah untuk masuk. Tapi dia pecah rumah dan itu syarat berikutnya. Syarat kedua, boleh dipotong tangan. Okey. C yang ketiga, syarat untuk potong tangan juga adalah seorang yang mencuri tadi bukan mencurikan lapar. Kalau mencurikan lapar maka dia tidak akan dihukum. Diberikan makanan dan disuruh supaya jangan mencuri lagi. Tapi kalau dia kata dia mencuri bukan kena lapar, dan itu antara syarat boleh potong tangan. Sebenarnya ada 3 syarat tadi baru boleh potong tangan. Bukan mudah-mudah. Tapi itu tajuk potong tangan pencuri tadi adalah untuk menjaga hak orang yang memiliki harta. So dia memiliki harta dengan cara dia, dengan letih penat dia, betul dia diberikanlah dia penjagaan dan juga zakat pun akan keluar daripada orang macam tu untuk menjaga unjana negara balik. So kalau dia kata kita tak jaga orang yang berharta tadi, punya harta, siapa ada harta akan hartanya, maka dia akan menyebabkan rosaknya institusi keuangan ataupun harta dalam masyarakat. Semua orang takut nak miliki, takut dibunuh, takut sekian, dan tak boleh. So kerajaan akan take over tajuk ni. Fatabayyana, maka nyatalah annahu minal wadihi, ia termasuk daripada perkara yang jelas, annattiba al-Qur'ani, bahawa mengikuti Al-Quran ni kafilun limujtama'i, memadai, dia adalah menanggung. Dia menanggung untuk masyarakat bijami' masalihi dakhiliyati wal kharijiyah. Dia memadai untuk masyarakat dengan kesemua masalah-masalahnya dalaman dan luaran. Kita ada politik dalaman, politik luaran. So politik dalaman pun ada penjagaan dia, politik luaran pun ada penjagaan dia. Semua tu dah terjaga sebenarnya. Tak ada benda tak cukup. Kita saja yang masih lagi terkeliru, merasakan bahawa kalau kita ikut Islam kita akan mundur lah, kita akan sekian lah. Semua sekali itulah yang dimomokkan kepada masyarakat Islam kita sejak dahulu sampai sekarang. Orang tu hidup lagi, ada lagi orang yang menghina Islam, semua hidup lagi. Yang peliknya masih dia hormat. Tak ada penghormatan bagi saya orang yang hina Islam, kan, melekehkan Islam. Kata kalau laksanakan hudud, orang Islam akan tak cukup tangan lah, kan. Kalau laksanakan hudud tak cukup batu nak rejam orang lah. Semua ni tadi adalah di antara kata-kata kufur yang keluar dari manusia yang jahil, walaupun dia pemerintah negara tapi dia jahil. Baik. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan kalau ada soalan. Mana lari kamu ke surat ni? Okey, saya angkat sikit.
Assalamualaikum. Macu suara ustaz hari ni. Sihat ke tu? Sihat jugalah. Tapi entah. Sihat tu sihat. Tak adalah tak sihat. Tapi makan apa makan banyak kot. Makan daging banyak dan sebagainya. Jadi gitu sikit suara. Okey, baik. Cuba mesin buat apa? Okey, patutlah lain macam rupanya handphone problem. Termis baru join. Tak apa, dia tengok balik. Okey, tak ada soalan apa-apa. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Ada, tak ada. Tak ada, ada. Kalau tak ada tak apa, kita tutup lah majlis kita. Okey. Okay, kalau tak ada kita tutup majlis. Baik, alhamdulillah kita hari ni ambil satu tajuk penting, itu berkenaan dengan inilah tadi kita kata tentang tajuk politik dalam Islam. InsyaAllah nanti kita akan masuk pada tajuk ke-8. Dia 10 tajuk kan. Penguasaan yang ke-8, tajuk penguasaan orang kafir dekat atas orang Islam. Ini kita akan bincangkan nanti insyaAllah pada minggu yang akan datang. Baik, wallahu a'lam. Okey, syarat potong tangan tadi 3. Pertama, orang yang potong barang dicuri tadi mestilah melebihi 3 dirham atau 1/4 dinar. Pasal 1 dirham 1/4 dinar. 1 dinar tu 12 dirham. 1 dinar 12 dirham. So 1/4 tu nilai dia. Kalau kita kata sekarang ni harga emas berapa 200 1 gram. Berapa harga emas semasa? Okey, 4.25 bahagi 4. Okey, jadi 1.0625 itu nilai dia. Katakanlah kali dengan 200. So harga boleh potong tangan sekarang ni kalau ikut harga emas 200 1 gram adalah RM212.50 sen. RM212.50 barulah anda boleh potong tangan orang tu. Kalau tak cukup nilai tersebut, telur sebiji atau apple sebiji, macam kisah-kisah yang dibuat oleh masyarakat barat yang tak belajar, yang tak buat homework. Dia buat filem macam dulu Kevin Costner jadi Robin Hood kot. Kan dia kawan tu Morgan Freeman jadi kononnya orang yang yang Islam kena tangkap pasal mencuri. Dia mencuri, kalau anda kata barang tu tak cukup nilai, telur sebiji tak potong tangan lah. Apalah. Satu. Kedua, barang tu kena tersimpan. Kalau tak tersimpan dengan baik. Kat sini yang hilang tajuk. Bila orang tu pecah amanah, dia tak boleh sebab dia potong tangan. Sebab apa? Sebab kita bagi kunci kat dia. Kita bagi kunci dekat orang yang pegang amanah tu. Yang selibing amanah. Duit bersatu ke duit mana, tak kisahlah. Okay, dia selibing amanah. So, penyelewengan amanah tadi, dia pecah amanah yang dia buat tadi, kita bagi dia kunci. Beza dengan pencuri yang boleh potong tangan, dia pecah tanpa kita bagi kunci. Dia pecah masuk. Pecah peti kan. Masuk dalam rumah yang telah berkunci. Kalau pintu rumah tak kunci, dia masuk. Dan salah kita. So dia boleh dihukum cara lain, tak boleh potong tangan. Itu kedua. Mana barang tu kena secured. Ketiga adalah orang yang mencuri tu bukan mencuri kerana lapar. Bukan mencuri kerana lapar, kebuluran sebagainya. Maka boleh untuk tidak dipotong tangan. Hukuman lain boleh buat. Potong tangan tidak akan dibuat. Macam zaman Umar bin Khattab pernah sekali dia hentikan sementara bila kebuluran tu, takut orang tu mencuri kerana lapar, dia potong tangan, bimbang, kebimbangan tu ada. So dia hentikan sekejap. Sebab syarat potong tangan tu adalah di antara syarat boleh syarat mesti orang tu mencuri kerana memang dia jahat lah. Kalau lapar tak, kalau lapar kita ada kemaafan di situ. Okey, baik. Okey, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Sambung kemudian pada masa akan datang, insyaAllah minggu depan akan kita panjangkan usia. Bukan minggu depan, minggu lagi. Minggu depan. Masa ni cerita kita ni kan selang sedi. Kita punya sekarang 5 bulan bukan. 1, 2, tak bukan. Minggu bulan tak ada. Nanti bulan satu lagi kot. Ogos nanti. Ogos nanti kita akan ada 12 hari bulan insyaAllah. 12 bulan kita akan ada. Baik, kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.